Sebelum dunia dikejutkan dengan taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, Israel sebenarnya memang sudah lama berdiri di atas satu tapak yang rapuh. Tapi benda ni jarang dibincangkan secara terbuka, iaitulah realiti demografi negara haram Israel. Selama beberapa dekad, kestabilan struktur penduduk menjadi tulang belakang kepada pembentukan keselamatan nasional dan identiti Israel. Bagi sebuah entiti yang dibina di atas dasar penjajah dan juga pemindahan paksa, angka penduduk bukan sekadar statistik. Ia adalah soal hidup dan mati sesebuah negara. Di Israel, rakyat bukan hanya sekadar pengundi biasa ataupun tenaga kerja. Mereka adalah benteng terakhir yang menggerakkan sistem politik, ekonomi dan juga sosial bagi mempertahankan kewujudan wilayah yang dirampas itu di mata dunia. Selagi majoriti demografi dapat dikekalkan, selagi itulah projek kolonial Zionis boleh terus dipertahankan sebagai sebuah realiti politik. Dalam satu laporan tahunan yang diterbitkan menjelang Hari Kemerdekaan Wilayah Haram Israel, Biro Pusat Statistik Israel ataupun CBS mengeluarkan satu data statistik yang menyatakan bahawa populasi rakyat di negara haram tersebut kini telah mencecah hampir 10.2 juta orang. Angka ini menandakan peningkatan hampir 12 kali ganda sejak penubuhan Israel secara haram pada tahun 1948. Daripada jumlah tersebut, sekitar 7.7 juta orang atau 77.6% diklasifikasikan sebagai Yahudi atau lain-lain. Dan golongan ini termasuklah Kristian dan bukan Arab dan juga individu yang layak menetap di Israel atas sebab pertalian darah ataupun perkahwinan. Dan baki sekitar 2.1 juta orang pula adalah Arab Muslim, Kristian dan juga Druze. Manakala kira-kira 250,000 individu berada di luar kategori tetap, termasuklah pelajar antarabangsa, pekerja asing dan pendatang tanpa dokumen. Namun, di sebalik angka yang kelihatan stabil ini, satu perubahan besar sedang berlaku secara senyap perlahan tetapi sangat berbahaya. Laporan The Nation 2025 yang diterbitkan oleh Taub Center for Social Policy Studies in Israel mendedahkan sesuatu yang jarang disebut oleh kepimpinan Israel, iaitu kemerosotan luar biasa kadar pertumbuhan penduduk. Menurut Prof. Alex Wainwright, pakar demografi dan pengarah di institusi yang sama, tahun 2025 bukan sekadar satu tahun statistik. Ia adalah titik peralihan demografi bagi negara haram Israel. Buat pertama kali dalam sejarah 77 tahun penubuhan negara haram Israel, kadar pertumbuhan penduduk Israel jatuh ke paras 0.9% dan ini adalah angka terendah pernah direkodkan. Sebelum Perang Gaza 2023, kadar pertumbuhan penduduk Israel lazimnya berada sekitar 1.9 hingga 2% sahaja setahun. Malah sejak 1948, kadar pertumbuhan hanya pernah jatuh di bawah 1.5% sebanyak 2 kali sahaja, iaitu pada awal tahun 1980-an. Tapi hari ini, kejatuhan itu bukan sahaja berulang, malah lebih parah. Jadi, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Israel sedang berdepan dengan realiti menjadi negara tua. Bilangan kematian meningkat seiring pertambahan populasi yang memasuki usia 70 hingga 80-an. Walaupun jangka hayat Israel secara keseluruhan masih antara yang tertinggi dalam kalangan negara OECD, perang di Gaza telah memberi kesan langsung terutamanya kepada kaum lelaki Yahudi. Jangka hayat mereka menurun daripada 81.7 tahun pada 2023 kepada 81.3 tahun pada tahun 2024. Ini bermaksud sebanyak 0.3 tahun mereka dijangka akan mati lebih awal. Dalam erti kata lain, walaupun rakyat mampu untuk hidup lebih lama, tapi jumlah kematian mutlak tetap meningkat disebabkan pertambahan populasi warga emas yang sedia ada. Dan trend ini bukan sementara tetapi dijangka akan berterusan dalam tempoh jangka yang panjang. Kedua, kadar kelahiran yang semakin menurun. Walaupun jumlah kelahiran tahunan kelihatan stabil dalam rekod mereka, namun kadar kesuburan sebenar sedang merosot. Wanita Yahudi sekular dan tradisional dijangka hanya melahirkan sekitar 1.7 anak bagi setiap wanita dalam dekad yang akan datang. Bahkan dalam kalangan Yahudi agamawan dan juga masyarakat ultra-ortodoks, iaitu kumpulan Haredi yang selama ini menjadi sandaran utama kepada pertumbuhan demografi, kadar ini juga menunjukkan tren yang sedang menurun. Masyarakat Arab turut mengalami pola yang sama apabila kadar kesuburan menurun serentak merentas semua kumpulan dan Israel berdepan risiko penurunan sebenar jumlah kelahiran pada masa akan datang. Pada tahun 2025, sekitar 181,000 kelahiran direkod, yang mana ianya adalah angka yang hampir sama seperti sedekad yang lalu. Ini menandakan bahawa pertambahan penduduk bukan
bukan lagi didorong oleh faktor kelahiran semula jadi semata-mata. Dan di sinilah faktor ketiga menjadikan masalah ini lebih kritikal, iaitu isu migrasi negatif. Menurut data Top Center, jumlah rakyat Israel yang berhijrah keluar pada tahun 2024 dan juga tahun 2025 adalah 2 kali ganda berbanding 2018. Sementara jumlah yang kembali kekal tidak berubah. Dianggarkan sekitar 120,000 orang lebih ramai meninggalkan Israel berbanding mereka yang pulang masuk dalam tempoh 2 tahun tersebut. Yang mana ini adalah satu situasi yang tidak pernah berlaku pun dalam sejarah Israel. Jika diambil kira kemerosotan mendadak pendatang haram baharu sejak Perang Gaza meletus, migrasi bersih Israel kini berada dalam zon negatif. Dari migrasi positif hampir 57,000 orang pada tahun 2021, angka ini merosot kepada negatif 26,000 orang pada tahun 2024 dan dijangka meningkat kepada 37,000 orang pada tahun lepas. Trend begini dijangka akan meningkat secara berterusan. Di sebalik semua ini, faktor keselamatan, krisis ekonomi, kos sara hidup yang melambung tinggi serta perubahan sikap generasi muda Yahudi yang semakin longgar ikatannya dengan ideologi Zionism turut mempercepatkan keretakan demografi ini. Bagi kebanyakan Yahudi diaspora di Amerika Syarikat dan juga Eropah, Israel tidak lagi dilihat sebagai tanah air yang wajib. Ia semakin dilihat sebagai negara konflik yang tiada berpenghujung. Maka persoalan yang timbul, adakah perang yang diteruskan oleh Benjamin Netanyahu sebenarnya sebahagian daripada strategi survival demografi? Adakah Israel kini berada di persimpangan yang sama seperti yang pernah digariskan oleh Theodor Herzl bahawa majoriti Yahudi hanya boleh dikekalkan melalui pengusiran paksa dan pembersihan etnik berskala besar? Hakikatnya, apa yang berlaku di Gaza hari ini tidak dapat dipisahkan dengan matlamat utama penubuhan negara haram Israel sendiri. Zionis perlu memastikan projek penempatan haram Yahudi dapat diteruskan dengan memulihkan semula populasi Yahudi yang telah hilang, yang mana ianya hanya dapat dicapai hanya dengan genosid dan dasar imigrasi besar-besaran. Namun realitinya lebih pahit. Sejak Oktober 2023, dianggarkan sekitar 100,000 orang, setengah juta bangsa Yahudi telah berhijrah keluar daripada Israel. Tak realistik untuk menganggap Israel mampu untuk memulihkan semula keunggulan demografi Yahudi, walaupun mereka berjaya melaksanakan siri pembunuhan dan pengusiran di Gaza. Jadi, satu-satunya jalan yang tinggal iaitu mengikut logik akal kolonial penjajah adalah dengan memusnahkan sepenuhnya rakyat Palestin, bukan sahaja di Gaza tetapi di seluruh tanah Palestin. Apabila populasi Yahudi semakin rapuh, yang tergugat bukan sahaja kerajaan tetapi kemandirian wilayah haram Israel itu sendiri. Adakah unjuran Syekh Ahmad Yassin yang menyatakan pada tahun 2027 sebagai titik pengakhiran bagi wilayah haram Israel semakin hampir dan mereka kini sedang menuju kejatuhan yang sebenar? Untuk artikel penuh, layari www.cjm.com.my.